Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat kita bersua di atas talian. InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi sedikit sebanyak tadabbur ataupun renungan daripada surah Al-Ankabut. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan siri kuliah yang kita adakan bersama dengan Ummatan Wahidah yang berlangsung di Klinik Pakar Perdana di Lundang. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan tengok surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Surah ni surah Makkiyah. Surah Makkiyah, yang ini surah yang diturunkan ketika Nabi SAW berada di Mekah sebelum daripada Nabi SAW berhijrah. Jadi surah ni kalau kita tengok ia mempunyai beberapa bahagian yang boleh kita bahagikan, tetapi tajuk asas bagi surah ni adalah berkenaan dengan ujian yang Allah SWT telah tetapkan untuk semua manusia, sama ada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, dan juga umat-umat yang terdahulu. Jadi sebagaimana ujian itu ada untuk umat ini, maka demikianlah sejarahnya dahulu adanya ujian kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi surah Al-Ankabut ni, kalau kita tengok kepada nama dia, ia bermaksud laba-laba. Ia bermaksud laba-laba, di mana Allah SWT ada menyebut sebagai perumpamaan dalam surah ini orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah SWT itu sebagai pelindung, sebagai pembela, sebagai wali, seolah-olah dia berlindung di sarang laba-laba, yang ni rapuh, mudah koyak. Jadi surah Al-Ankabut ni, nama surah ni berdasarkan kepada perkataan Al-Ankabut, laba-laba yang terdapat dalam surah ini, yang mana dari segi namanya itu pada ayat 41 ni, Al-Ankabut tu mengisyaratkan kepada kita banyak perkara lah. Banyak perkara yang Allah SWT nak isyaratkan kepada kita melalui lafaz Al-Ankabut itu, laba-laba. Dan satu lagi Allah SWT sebut ni, kamathalil ankabuti takhazat baita, seperti laba-laba yang membuat sarangnya. Jadi dibuat sarang dia tu untuk apa? Jadi Allah SWT turunkan surah ini untuk kita ni dengan beberapa mesej, dengan beberapa asas, yang mana dapat menjadi panduan yang besar dalam kehidupan kita. Secara ringkas kita boleh kata surah ni Allah SWT ceritakan tentang sunnatullah dia, sunnatullah, peraturan Allah ataupun qanun Allah Ta'ala, iaitu nak menguji manusia, terutamanya orang-orang yang beriman, yang mengaku dia beriman kepada Allah SWT. Maka pengakuannya itu sebagai seorang yang beriman perlu dibuktikan, kena ada satu ujian yang membuktikan tulen ataupun tidak tulen keimanan
apakah iman itu hanya pada kata-kata yang meniti di bibir, ataupun iman yang teguh dalam hati sanubari, lalu menggerakkan segala anggota fizikal dia, dan iman yang dapat menyuluh kehidupan berdasarkan kepada wahyu Allah SWT. Kalau kita tengok beberapa perkara yang telah disebutkan oleh ulama sebelum pada ni, setiap surah Al-Quran itu dia ada tema dia ada tajuk besar dia. Antara tajuk-tajuk yang telah diberikan oleh ulama, antaranya ialah Imam Al-Biqai dalam kitab dia Nazmud Durar, iaitu tajuk dia, maksud dia, kata Imam Biqai, al-hathu 'ala al-ijtihad fil amri bil ma'ruf, gesaan supaya bersungguh-sungguh mencurahkan segala daya tenaga dalam menyampaikan, dalam menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah mungkar, dan menyeru kepada Allah SWT sahaja. Jadi surah ni sebenarnya menjelaskan kepada kita kekuatan orang-orang beriman dan lemahnya orang kafir. Ada juga disebutkan bahawa surah ni mengandungi perintah supaya bersabar dan tetap teguh ketika ujian dan fitnah. Dan Allah SWT menjelaskan kepada kita dalam surah ni kesudahan yang baik kepada orang yang lulus dalam ujian fitnah ini, mana dia tidak tergugat imannya. Jadi surah ni dia sekitar, kita boleh nampak, dia sekitar tentang ujian fitnah yang tidak mesti dihadapi oleh manusia. Tak kira lah latar belakang dia tu, dia tetap akan menghadapi ujian fitnah. Dan untuk menghadapi ujian fitnah ni perlu kepada persediaan isti'dad, keteguhan jiwa. Dan Allah SWT menyebut juga dalam surah ni, fitnah ataupun ujian ini perlu dihadapi dengan iman. Jadi iman macam mana? Itu insya-Allah kita akan tengok pada satu-satu ayat nanti. Pada satu persatu ayat nanti kita akan tengok Allah SWT menyusun surah ni yang kita panggil sebagai nizam, aturan surah ni, dia sangat indah, sangat cantik. Jadi secara ringkasnya kita boleh kata, kepada pendakwah yang menyuruh kepada jalan kebenaran, orang-orang yang membawa mesej Al-Quran dan Sunnah ni, dalam dia menyampaikan ajaran tauhid, mengajak manusia kembali kepada Allah SWT, pasti dia akan menghadapi ujian. Ujian dalam bentuk penentangan. Jadi ujian ni dalam kehidupan kita ni banyak ujian. Ujian dari segi harta benda, kehilangan ahli keluarga, kekurangan harta benda, hilang pekerjaan, ujian sukar untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi yang lebih utama dimaksudkan ujian dalam surah ni, mana ujian yang boleh menyebabkan iman seseorang itu tergugat, tercabut iman. Itu hak lebih besar. Kita boleh nampak dalam surah ni. Itulah yang sesuai kita katakan sebagai fitnah. Fitnah, perkataan fitnah dalam bahasa Arab ni dia tidak seperti fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab ni seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tu, wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat lagi daripada pembunuhan, iaitu tekanan, cobaan, perbuatan tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman untuk memurtadkan mereka, menggugat iman mereka. Cobaan yang menyebabkan orang-orang beriman ni tinggal Islam. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah. Jadi kita tengok kepada ayat yang pertama ni.
Sebelum kita pergi, biasanya kita dalam membahaskan surah-surah ni, kita perlu juga tengok kesinambungan. Orang panggil munasabah, relevannya satu surah dengan surah sebelumnya. Jadi sebelum daripada surah Al-Ankabut ni, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, Allah SWT ceritakan kepada kita dengan panjang lebar perjuangan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Haman dan juga Qarun. Itu Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Qasas, yang mana Nabi Musa ni berpisah daripada ibunya, dihanyutkan ke laut, kemudian hidup membesar di istana Fir'aun, walau bagaimanapun Allah SWT menyediakan keperluan untuk Nabi Musa tu melalui ibunya sendiri. Maknanya ibunya itu datang menyusu Nabi Musa di istana Fir'aun. Sehinggalah Nabi Musa alaihissalam terpaksa berhijrah ke Madian. Itu kita baca dalam surah Al-Qasas. Jadi apa yang kita nak kaitkan dengan surah ni, iaitu dalam surah ni terdapat beberapa kalimah yang menunjukkan kepada hijrah. Jadi di antara bentuk mujahadah ni perlu kepada hijrah. Jadi Nabi SAW, oleh kerana surah ni surah Makkiyah, jadi dalam surah ni dia ada dah isyarat kepada Nabi SAW kena buat persediaan untuk berhijrah. Maknanya tekanan yang dikenakan oleh musyrikin Mekah terhadap Nabi dan para sahabat ni, sampai satu tahap mereka pasti pasti terpaksa meninggalkan Mekah itu, berhijrah ke Madinah. Jadi di dalam surah Al-Qasas ada hijrah, dalam surah ni ada hijrah. Jadi hijrah tu perlu sebab itu sebahagian daripada mujahadah. Maknanya seseorang nak menghadapi fitnah ni, dia kena bersusah payah. Dan surah ni lah, surah Ankabut ni, Allah SWT menggesa kita supaya meningkatkan usaha. Usaha kita sehingga sampai satu tahap yang dikatakan sebagai mujahadah ijtihad, lawan segala halangan-halangan. Dan surah ni juga seperti mana dalam surah Qasas ada tasliyah. Tasliyah ni dalam istilah tafsir, iaitu Allah SWT menghiburkan hati Nabi SAW dan juga orang-orang beriman. Maknanya susah payah dalam menegakkan agama ni, itu memang tidak pasti berlaku sebagai satu peraturan Allah. Sebab itulah dalam surah ni Allah SWT sebut dengan panjang lebar, daripada ayat berapa lagi ni, Allah SWT sebut kepada kita cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Lut dengan panjang lebar, sehingga pada ayat 40 dakwah para Nabi supaya menjadi tasliyah kepada Nabi SAW dan juga pada para sahabat, bagaimana perlu kita fahami sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala dalam bab ujian ini. Kita pergi pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Jadi surah ni dia bermula dengan Alif Lam Mim.
yang dipanggil sebagai huruf muqatta'ah, iaitu kita tidak dapat mengetahui murad dia tu, murad dia tu maknanya kita tidak dapat memahami maksud dia dan murad yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebab tidak ada ditafsirkan. Cuma kita boleh faham bahawa ayat-ayat daripada surah ni dia terdiri daripada huruf-huruf yang kamu guna, maknanya kepada kamu wahai orang-orang Arab, Al-Quran yang kami wahyukan kepada Nabi dan juga untuk kamu ni adalah sesuatu yang perlu kamu pelajari, dan ia adalah mudah. Kamu dapat baca seperti mana kamu dapat baca huruf alif, lam dan mim itu. Jadi sebab itulah dari segi tafsirannya ulama mengatakan bahawa ini adalah Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui maksud dia. Jadi surah yang terdiri daripada huruf-huruf ni dia panggil surah yang mengandungi huruf muqatta'ah yang dibaca satu persatu. Jadi kita kena baca alif, lam, mim. Tak boleh baca alam. Tak boleh baca alam. Salah. Dia kena baca alif, lam, mim. Kena baca huruf satu persatu. Jadi ada surah yang bermula dengan Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada surah yang bermula dengan Tasin, Mim. Adapun surah ni dia bermula dengan alif, lam. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim di sini yang mana sebelum daripada ni kita baca daripada surah Syu'ara, surah An-Namli, dan juga surah Al-Qasas, dia bermula dengan Tasin dan juga Tasin, Mim. Bermula daripada surah Al-Ankabut diikuti dengan surah Ar-Rum, surah Luqman dan surah Sajadah, semuanya itu bermula dengan alif, lam, mim. Jadi bermula dengan alif, lam, mim ini sebagaimana yang kita baca di surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran, kita akan jumpa bertemu juga di sini di tengah-tengah Al-Quran. Cuma bezanya alif, lam, mim Al-Baqarah dengan alif, lam, mim Ali Imran itu adalah surah Madaniyah. Adapun 4 surah alif, lam, mim di tengah-tengah Al-Quran ini, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan Sajadah ni, ini alif, lam, mim yang makkiyah. Dia ada ciri masing-masing. Ahasiban nasu an yutraku. Allah SWT bertanya, ahasiban nas, adakah patut manusia itu menyangka an yutraku, bahawa mereka akan dibiarkan, an yaqulu, mereka dibiarkan dengan boleh mereka itu hanya berkata-kata kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Maknanya ucapan kamu bahawa kamu ni orang-orang beriman, pasti akan ada ujian. Maknanya jangan kamu ingat bila kamu Islam ni maka kamu akan selamat, tidak diganggu gugat, ataupun kita kata bila Islam ni terus automatik dihamparkan kepada kita ni permaidani merah, ditaburkan kepada kita mawar-mawar. Tidak. Menjadi sunatullah ni Allah SWT nak tengok keteguhan iman seseorang itu. Allah SWT akan uji manusia. Ini peraturan Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT tanya di sini, ahasiban nas, patutkah? Maknanya tak patut. Jadi pertanyaan ini pertanyaan dalam bentuk ingkar. Adakah patut? Adakah patut? Jadi Allah Ta'ala tanya ni, maknanya satu kenyataan, iaitu tidak patut sama sekali manusia itu mendabik dada bahawa dia orang beriman. Tak patut. Dalam keadaan macam mana? Wahum la yuftanun, belum diuji. Maknanya kita orang beriman ni kena bersiap sedia bahawa kita akan menghadapi ujian. Jadi ayat ni satu sudut bantahan Allah SWT kepada orang yang mendakwa dia beriman. Dari satu sudut lagi,
ini sebagai tasji', galakan. Maknanya Allah SWT nak bakar semangat orang beriman. Maknanya kamu kena bersiap sedia. Kamu pasti akan menghadapi ujian. Maknanya kalau kamu beriman, kamu nak syurga, maka kamu akan berhadapan dengan ujian. Jadi ini sebagai isti'dad, persediaan. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Jadi Allah SWT menyatakan sebab sebenar. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maknanya sebagai satu sunnatullah, sebagai satu qanun Allah Ta'ala, undang-undang dia, iaitu tidak hanya kamu akan diuji, maknanya perkara bahawa kamu ni akan diuji bukanlah satu perkara yang baru berlaku. Tidak. Ini sebenarnya telah berlalu kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah SWT nak nyatakan di sini, walaqad fatanna allazina min qablihim, ini peraturan dia. Jadi peraturan Allah Ta'ala ni dia bersifat umum, tanpa terkecuali kena berlaku. Tujuan daripada Allah Ta'ala uji mereka ni, fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, untuk Allah SWT tahu siapakah orang-orang yang benar, yakni dalam ucapan imannya itu, wa la ya'lamannal kadzibin, dan untuk dia tahu siapakah yang berdusta. Jadi di sini ada beberapa perkara ni, iaitu yang pertama, untuk Allah Ta'ala tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala nak tahu ni? Apakah Allah SWT tidak tahu sebelum pada ni? Kemudian bila diuji ni barulah dia tahu. Jadi ulama mengatakan bahawa untuk Allah SWT zahirkan ilmu dia. Mana cara kecek ni Allah SWT nak beritahu kepada kita dengan cara dia letak diri dia tu macam kita. Maknanya untuk kita tahu, maknanya untuk kita zahirkan kemuliaan orang-orang yang lulus dalam ujian ini. Maknanya untuk Allah Ta'ala tahu, yakni untuk Allah SWT zahirkan benarnya orang-orang yang benar dalam ucapan imannya itu, lalu mereka mendapat kemuliaan. Dan Allah SWT akan nak zahirkan pendustaan orang-orang munafik dalam ucapan imannya itu, untuk mereka tu mendapat penghinaan. Jadi sebab itulah setengah daripada kitab tafsir, antaranya tafsir Ma'arif, Ma'ariful Quran oleh Mufti Syafiq Uthmani, dia kata kadang-kadang Allah SWT berbicara dengan kita di dalam Al-Quran dengan cara dia letak diri dia tu macam kita. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak bezakan. Jadi di sini untuk Allah Ta'ala tahu siapa benar, untuk Allah Ta'ala tahu siapakah yang berdusta, ini dengan masuk untuk membezakan. Tak akan sama. Allah SWT nak beritahu kepada kita semua manusia ni, natijah daripada ujian ni tak sama antara orang yang benar dan orang yang berdusta. Sebab itulah kesimpulannya, fala ya'lamanna Allah ni dengan takwilan falyu'lamanna Allah. Allah SWT nak zahirkan, nak memberitahu kepada kita betapa bezanya antara orang benar dengan orang yang berdusta. Dan ayat ni juga Allah SWT nak menyatakan kepada kita satu lagi peraturan dia. Peraturan dia ni, yang ni dalam bab ilmu Allah Ta'ala, dalam bab ilmu Allah Ta'ala, dalam bab amal daripada pihak kita ni, iaitu Allah SWT tahu siapakah orang-orang yang benar, siapakah orang yang berdusta. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui siapakah benar, siapakah berdusta. Allah Ta'ala tahu sebelum daripada manusia tu berdusta. Allah SWT tahu orang tu beriman sebelum daripada dia lulus dalam ujian iman tu. Mana Allah Ta'ala sudah tahu dah tentang
makhluk-makhluk dia, apa yang dilakukan oleh makhluk dia, apakah natijah yang diperolehi oleh makhluk dia tu, memang Allah SWT tahu. Tetapi dalam bab pembalasan ni, Allah SWT memberi ganjaran kepada manusia ni berdasarkan kepada amal manusia itu sendiri. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada manusia ni berdasarkan kepada amal mereka itu sendiri, bukan berdasarkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui tentang segala sesuatu makhluk-makhluk dia ni. Allah Ta'ala maha mengetahui makhluk-makhluk dia dan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dia. Tapi dalam bab pembalasan ni, balasan yang manusia dapat ni adalah berdasarkan kepada amal mereka, bukan berdasarkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT nak menyatakan dalam ayat ni bahawa manusia ni kena selaraskan. Selaraskan amalnya itu hendaklah bertepatan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, perintah Allah, syariat Allah, wahyu Allah. Jadi dalam ayat ni Allah SWT menyatakan dua perkara besar kepada kita tentang peraturan dia yang umum, dan yang kedua hikmah daripada ujian ini. Kemudian ayat yang berikut, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah patut orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? Amat buruklah apa yang mereka hukumkan itu. Jadi ayat ni pertanyaan sekali lagi. Cuma pertanyaan ni ditujukan kepada orang-orang yang cuba menggugat iman orang yang beriman, orang-orang kafir yang cuba menggugat keimanan orang-orang Islam. Ayat yang kedua tadi, pertanyaan itu Allah SWT tuju pada orang beriman itu sendiri. Maknanya, kamu kena bersiap sedia wahai orang-orang beriman, pasti kamu akan diuji. Itu maksud ayat yang kedua. Ayat yang keempat ni dengan maksud Allah SWT nak bantah, nak memberi amaran, zajar. Dalam istilah dia panggil zajar. Amaran Allah SWT kepada orang yang cuba menggugat iman orang-orang yang beriman. Zajar. Jadi kalau kita tengok latar belakang di zaman Makkiyah ni, di Mekah ni, maknanya orang kafir ni dia menindas orang-orang beriman semasa di Mekah tu. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, keluarga dia, ramai lagi, Khabbab bin Arat yang diseksa oleh orang kafir dengan begitu dahsyat sekali. Jadi Allah SWT memberi amaran kepada orang-orang kafir Quraisy ni, apakah mereka menyangka ni, mereka yang melakukan kejahatan ini dapat mereka terlepas daripada azab kami. Maknanya tak akan dapat lari. Jadi ayat ni zajar, amaran kepada orang-orang kafir yang terus menyeksa orang Islam ni, amaran kepada mereka. Dan dalam masa yang sama juga Allah SWT nak beri tasliyah, nak menghiburkan kepada orang-orang yang diseksa, orang beriman yang diseksa ni. Maknanya kamu bersabarlah dulu seketika, sebab inilah ujian untuk kamu. Jadi mereka yang menyeksa kamu tu tidak akan terlepas. Akan ada pembalasan untuk mereka. Sama ada pembalasan di akhirat maupun di atas dunia lagi sudah ada iaitu kekalahan mereka yang teruk dalam peperangan Badar dan peperangan Ahzab. Jadi mereka menyangka mereka akan terlepas. Sa'ama yahkumun. Teruk benar, buruk benar apa yang telah mereka putuskan. Yani mereka seolah-olah mereka bertindak ke atas orang-orang yang beriman itu dengan pelbagai bentuk keseksaan, seolah-olah mereka itu mendapat kuasa. Yahkumun. Seolah-olah mereka memiliki kuasa mutlak, lalu mereka menyeksa orang beriman. Jadi mereka telah salah guna kuasa. Mereka telah salah guna kekuatan, pengaruh kuasa mereka itu dengan melakukan penindasan terhadap
orang-orang yang beriman. Jadi mereka pasti akan mendapat hukuman. Jadi salah besar tu, sangkaan mereka. Begitu juga kita boleh kata di sini, amat buruk sangkaan mereka, maknanya mereka fikir bahawa Allah SWT tidak membela orang beriman. Mereka berfikir bahawa Allah Ta'ala tidak menolong orang beriman. Itu sangkaan mereka. Sebab mereka kira mereka orang yang berpengaruh, ada kuasa di Mekah, maka mereka sesuka hati boleh menindas orang beriman. Jadi itu sangkaan yang teruk mereka terhadap Allah SWT. Jadi ini adalah satu neraca yang salah yang telah dicipta oleh mereka itu. Jadi yahkumu itu juga menggambarkan mereka sombong dalam menindas orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang kelima ni Allah SWT nak memberitahu kepada kita cara kepada orang beriman ni menghadapi ujian fitnah ni. Apakah perkara yang sepatutnya yang ada pada mereka. Jadi ayat yang kelima ni targhib. Targhib untuk orang beriman supaya mereka ni bersabar. Dulu, bersabar dahulu seketika. Menghadapi musibah ni, maknanya selama mana kamu berada di Mekah, kamu tak perlu mengangkat senjata, kamu tak boleh perang lagi, bukan waktu dia. Persediaan belum cukup lagi. Belum terbukti lagi. Jadi Allah SWT kata di sini, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Sesiapa yang mengharapkan pertemuannya itu dengan Allah, yakni untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba. Pasti, tidak diragui. Dan Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maknanya dalam ayat ni Allah SWT nak mahu daripada orang-orang beriman ni supaya mereka dalam menghadapi ujian ni dia kena ada sifat raja'. Daripada perkataan yarju. Raja yarju rajaan. Maknanya kena ada pengharapan. Mana orang beriman ni, macam mana dia nak naik keimanan dia, nak kukuhkan keimanannya itu, dia kena berharap. Iaitu apa? Dia ada bertemu dengan Allah. Yang ni dia kena ada keyakinan bahawa dia akan kembali menemui Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia terpaksa mati disebabkan oleh penindasan ini, matinya itu bukan berarti pengakhiran nyawa dia, tetapi matinya itu dia pergi bertemu dengan Allah. Jadi orang-orang beriman dalam menghadapi ujian ini dia kena ada sifat raja'. Jadi dia kena ada pengharapan untuk bertemu dengan Allah SWT, kerana di sisi Allah Ta'ala tu Allah SWT sediakan syurga untuk dia. Jadi ajal Allah Ta'ala tu pasti, ketetapan Allah Ta'ala tempuh ni, mana tempuh yang ni kita kata selama manakah lama manakah orang-orang kafir tu dapat terus menindas orang beriman? Mana jawapannya? Tak lama. Ada tempoh. Jadi tempoh tu Allah SWT akan datangkan dengan memberikan kemenangan. Maknanya di sini mereka yang menguasai Mekah tu, yang menindas orang-orang beriman tu, kuasa mereka tu tak lama. Sekejap sahaja. Bukan satu tempoh yang lama. Mereka boleh mendabik dada, mahu menindas orang-orang beriman. Jadi ini sebagai satu tasliyah kepada orang yang beriman ni, maknanya sabar dahulu. Kemusnahan orang-orang kafir itu akan tiba. Sebab Allah SWT berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami pasti akan menolong, membela rasul-rasul kami ini dan juga orang-orang yang beriman. Mana janji Allah Ta'ala. Jadi janji Allah Ta'ala, yakni bila kau mari pertolongan Allah Ta'ala, pasti akan mari. Bila? Tak lama. Begitu juga kemusnahan mereka tu akan ada waktu dia. Jadi ajal Allah Ta'ala tu, maknanya
janji kemenangan untuk orang beriman dan kebinasaan, yakni tempoh kuasa yang dimiliki orang-orang kafir itu hanyalah seketika. Wa huwa samiul alim, dan Allah Taala Maha mendengar. Jadi disebutkan sifat mendengar bagi Allah Taala di sini, yakni Allah SWT Maha mendengar rintihan orang-orang beriman. Ia bersabar, ia menderita, ia bersabar dalam penderitaan mereka. Maknanya Allah Taala mendengar keluhan, rintihan mereka. Maknanya di kalangan orang-orang beriman ni, mereka ni bertanya kepada Nabi, mata nasrullah, bilakah akan datang pertolongan Allah? Maknanya Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu segala kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang beriman, Allah Ta'ala dengar. Jadi disebutkan kepada kita di sini sifat pertama Allah Ta'ala, wa huwas samiul alim, wa huwas sami', Allah Ta'ala Maha mendengar rintihan, yakni rintihan orang-orang beriman. Yang kedua, Allah Ta'ala Maha mengetahui, makna tempoh tu bila. Tempoh tu bila Allah Ta'ala tahu. Oleh kerana ini janji dia Maha mengetahui. Bilakah waktu itu akan tiba. Jadi kita tak tahu bilakah kemenangan itu kita akan perolehi, tapi Allah SWT Maha mengetahui. Hak pentingnya, kamu kena berdoa, Allah Ta'ala akan mendengar doa kamu, permintaan kamu itu. Jadi bila ada sifat rajak, mengharapkan pertemuan dengan Allah, yakin bahawa penyiksaan ini walaupun berakhir dengan kematian, tapi sebenarnya itu adalah kembali bertemu dengan Allah. Dan nak apa yang Allah SWT mahu daripada kita ni, terus berdoa. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar segala rintihan doa kita. Kemudian ayat yang ke-6, amaran terhadap sikap ghurur dan ujub. Mana sebelum daripada ni, Allah SWT memberi amaran kepada orang kafir, jangan salah guna kuasa mereka tu nak menindas orang beriman. Kemudian orang beriman ni, mungkin satu ketika orang beriman ni berada dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang, susah, senang, bahagia, aman, sejahtera, tidak ada ancaman daripada pihak musuh, maka janganlah terpedaya dengan keadaan tersebut. Maknanya kena ada persediaan untuk menghadapi segala kemungkinan. Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-6 ini, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesiapa yang berjuang, yakni menegakkan agama Allah, bersusah payah, maka sebenarnya dia berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu daripada sekalian makhluk. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita bahawa kalau seseorang itu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, jangan dia anggap bahawa dialah yang berjihad untuk agama Allah, dengan dia menyangka bahawa Islam ni perlu kepada dia. Janganlah dia mendakwa bahawa Rasulullah SAW itu perlu kepada dia, Allah Ta'ala perlukan kepada dia. Jangan anggap lagu tu. Ini amaran. Maknanya walaupun kamu tidak mahu berjuang menegakkan agama, walaupun kamu tidak mahu bersabar dalam menegakkan agama, lalu kamu berpaling tadah, Allah SWT tidak tergugat. Allah SWT tidak berhajat kepada jihad kamu tu. Tetapi kamu sebenarnya yang berhajat kepada kurniaan Allah Ta'ala, hasil daripada jihad, mujahadah kamu itu. Jadi orang beriman dan bersusah payah dalam menjaga imannya dan juga dalam menegakkan agama Allah, maka faedah tu diperoleh oleh dirinya sendiri. Ini hakikat dia. Jadi kalau seorang itu tidak rasa bertanggungjawab untuk memperoleh kebaikan untuk diri dia sendiri dengan cara bermujahadah untuk agama ni, kalau dia tidak ada semangat, dia tidak ada kefahaman tersebut, janganlah dia berharap bahawa agama ni memerlukan kepada dia, Allah Ta'ala perlukan kepada dia.
Mana seorang itu tidak boleh hurur, terpedaya dengan keadaan dia ni. Keadaan dia yang susah payah. Lalu dia mendabik dada bahawa kalau tak ada aku, agama ni tidak tertegak. Jangan anggap lagu tu. Sebab apa? Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Taala tidak perlu kepada sekalian makhluk dia ni. Jadi kalau orang tu berjihad untuk agama Allah, sebenarnya untuk kebaikan diri dia juga. Jangan dia menyangka bahawa kalau tak ada dia, maka akan binasa agama ni. Sebab Allah SWT boleh ambil siapa-siapa. Kalau kita tak kalau kita tidak mahu berkorban untuk agama, jadi Allah SWT boleh pilih siapa-siapa sahaja yang lain. Ini yang dikatakan sebagai qanun istibdal. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau mereka tu berpaling, Allah SWT boleh tukar, ambil orang lain. Sebab itulah kita yang mendapat nikmat iman dan Islam ni kena jaga dengan baik-baik, kena menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar, menyeru kepada tauhid, dan kita kena rasa bertanggungjawab untuk agama ni. Sebab apa? Sebab untuk kebaikan kita juga, kebaikan untuk zuriat kita juga. Jadi kalau kita tak mahu terlibat dalam perjuangan ni menegakkan ajaran tauhid, menyuruh manusia kepada agama Allah, menegakkan wahyu ni, Allah SWT boleh pilih siapa-siapa. Kemudian Allah SWT menyebut ganjaran untuk orang-orang yang lulus dalam ujian. Wallazina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti kami akan menghapuskan daripada mereka itu kesalahan-kesalahan mereka. Janji yang kedua, walanajziyannahum, dan pasti kami akan memberikan kepada mereka itu balasan yang sebaik-baiknya atas amal yang mereka lakukan. Pasti kami akan membalas untuk mereka itu kami pasti akan membalas kepada mereka itu atas sebaik-baik amal yang selalu mereka kerjakan. Maknanya kita orang beriman ni, kalau kita beriman kepada Allah SWT, maka kena beriman dengan penuh. Kalau kita beramal, kena beramal dengan sepenuhnya, dengan ikhlasnya. Kalau kita buat kebaikan, kena sampai kepada darjat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ihsan. Jadi dalam ayat ni terdapat 3 rukun agama lah. Iaitu beriman, iman. Yang kedua, amal salihat ni maknanya Islam. Ahsanal ladzi kanu ya'malun, yakni mereka darjat ihsan. Mengusahakan darjat ihsan, yakni mereka beramal dan beriman dan meningkatkan kualiti iman dan amal mereka itu sehingga mereka ada sifat ihsan, yakni ada nilai tambah, ada sifat extra value dalam apa yang mereka kerjakan itu. Jadi Allah SWT memberi ganjaran kepada kita ni. Jadi di sini targhib, targhib. Maknanya orang beriman ni kena tetap teguh atas iman dan amal, yang ni dalam menghadapi fitnah, golongan batil, golongan yang sesat. Dan ganjarannya 2. Yang pertama, terhapus segala dosa kesalahan kita. Yang kedua, segala amal baik kita tu akan dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam bab penghapusan dosa ni, iaitu penghapusan dosa ni merujuk kepada dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelum daripada beriman, atau dosa-dosa yang dilakukan sekarang ini. Jadi taubat yang ikhlas akan memperbaharui atau akan dapat menghidupkan kembali iman mereka itu. Jadi sebab itulah orang beriman ni sifat dia istighfar. Sifat dia istighfar kepada Allah SWT. Walaupun dia beriman beramal, dia tidak lupa beristighfar kepada Allah SWT.
Jadi ahsanal ladzi kanu ya'malun, kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Disebabkan dengan sebaik-baik amal yang mereka usahakan. Jadi sebaik-baik pembalasan yang Allah SWT nak bagi kepada mereka itu, iaitu melihat wajah Allah. Jadi melihat wajah Allah itulah yang telah disebutkan sebelum pada ni. Waman kana yarju liqa Allah, waman kana yarju liqa man kana yarju liqa Allah, man kana yarju liqa Allah, bertemu dengan Allah tu maknanya melihat wajah Allah. Baru ada makna bertemu tu. Kalau bertemu tak tengok wajah, tak panggil bertemu lagi. Bertemu yang tidak sempurna. Jadi bertemu yang sempurna ni sebagai sebaik-baik balasan, yang ini dapat melihat wajah Allah SWT. Kemudian dalam bahagian ayat berikut ni, bermula daripada ayat 8 sehingga ayat 13 ni, Allah SWT menyebut kepada kita secara terperinci halangan yang akan dihadapi dalam perjuangan ni. Halangan daripada dalam halaman lagi, yakni dalam keluarga, halangan daripada orang-orang munafik. Ia menyembunyikan iman mereka. Kita anggap dia tu ikhlas, rupanya tidak. Dan satu lagi, halangan dalam menegakkan agama ni mari daripada pihak orang kafir sendiri, yang cuba memujuk dan menyesatkan, yang menjanjikan kepada orang beriman ni macam-macam janji supaya kita ni berpaling tadah, supaya orang beriman ni meninggalkan iman. Jadi bagi ayat 18 hingga 13 tu, insya-Allah kita akan sambung pada siri tadabbur kita ni pada minggu hadapan. Study setakat tu sajalah untuk pertemuan kita pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang salah silap itu adalah semua kekurangan daripada diri saya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.